Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya hari ini. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Doa saya anda sentiasa berbahagia. Begitu juga dengan saudara Ibrahim, saudara Syahar Ibrahim, saudara Al-Jabar, saudara Mustafa Ilyas, doa saya anda sihat ya. Saudara Zahri LC, apa khabar saudara? Saudara Puan Hamisah Desa, saudara Satria Setiawan daripada Mengelembu, Perak, saudara Badrul Zaman Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Buhari Syarif, saudara Ibrahim Cik Muda, Korporal Darus, apa khabar saudara? Puan Mimi, saudara Mazlim Syamsuddin, saudara Syahrul Azam, itu juga dengan saudara Ramli Putih, Waalaikumsalam. Apa khabar saudara Aki Zakiyah binti Ishaq, saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Zul Faizal, saudara Muklis Lis daripada Papar Sabah. Apa khabar saudara Muklis? Semoga orang Papar, orang Sabah sihat walafiat. Saudara Fakri Sani, saudara Kelvin James, how are you? Saudara Perindu Crystal dari Batu Pahat, rindu-rinduan saudara Haji Azhar belum manaf, apa khabar Tuan Haji? Semoga sihat walafiat. Saudara Rashid Mustafa, Batu Belah Batu Bertangkup, di mana tu orang Kelang kot. Saudara Yusuf Awang, salam dari Tanah Merah Kelantan. Saudara Azhar Syekh Bahar, Puan Hafsyah Junaidi, saudara Jaka Linglung, apa khabar saudara daripada Pulau Pinang. Saudara Tailong, saudara Syahrudin, saudara Zamuddin Yassin, daripada Putatan Sabah. Putatan macam mana saudara Zainuddin? Rasanya tenang tak panas tak? Politik pun tenang ya. Saudara Mat Rozi, saudara Fakri Sani dari saudara Fakri Sani mengondoakan saya sihat. Saya juga begitu ya. Saudara Luqman Raimi, Puan Hamisah Desa Said Su, saudara Abdullah Abdul Manap, saudara Rosli Le Meibe, apa khabar puan? Agak sihat. Begitu juga dengan Ratu Kendiri. Hebat nama itu, Ratu Kendiri. Akbir Tajuddin, Abdul Rahman, Saidah, dan puan-puan yang tak sempat saya santuni, jangan marah, sebab kita banyak pencerahan. Cuma pesan saya, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu paling penting saudara. Sebab bila disubscribekan tu, maka setiap kali bila saya buat live adalah notifikasinya. Juga jangan lupa subscribe juga di Instagram, supaya jika berlaku sesuatu boleh anda pindah ke Instagram ya. Saudara Emily, Zul Marshall, saudara Abdul Hamid, ini teman-teman kita di Instagram. Jangan lupa saudara, berilah saya semangat. Itu like, share dan subscribe ya. Saudara Hazrul Aidi, saudara Abdullah Abdul Manap, saudara Awang Yusuf, Acai Bentayan, apa khabar? Cukuplah sekali dikencing PH. Baik saudara, saya mohon maaf kalau saya tak dapat santuni satu persatu. Saya Cik Rosli, saudara Azli. Saudara, hari ini adalah hari Isnin, hari Selasa, 26 Julai saudara. Hari yang ke-857 saudara. 857 virus corona ini menyerang negara kita. Dan menurut laporan daripada saudara Rio dan saudara Jamil Idris, hari ini jangkitannya naik balik. Kemarin 2,720, tapi semalam 3,300. Menjadikan jumlah jangkitan sudah pun mencecah 4,654,951. Dan bagaimanapun jumlah yang sembuh atas ikhtiar kaki tangan di Kementerian Kesihatan, tahniah dan terima kasih. Jumlah sembuh kumulatifnya adalah 4,572,712 orang. Bagaimanapun semalam laporannya 9 kematian. Berhati-hatilah saudara, kerana saya melihat masih lagi terdapat jangkitan di 6 negeri, tapi susut di 9 negeri. Sementara di Perlis kekal 6 jangkitan saja. Sementara itu di Kedah nampak gayanya meningkat seriau juga. Saya ingat nak ke Kedah ni hari Jumaat nanti. Nak dapat bawa berbicara dengan Ustaz Usham, Datuk Usham
Ustaz Usyam Datuk Baharudin. Ini sedap kesembangan dia tu. Sebab dia ni bahasa, dia keras orangnya, saudara. Di Kedah, jangkitan meningkat pada 145. Selangor susut 943. Tetapi di wilayah Persekutuan meningkat balik 1060. Di Sabah susut tapi angkanya 203. Perak juga susut tapi masih lagi 210. Negeri Sembilan juga susut 105. Pulau Pinang walaupun susut masih belum cerai 172. Melaka susut pada 102 dan Johor turut susut 109. Yang lain-lain masih lagi di bawah 100. Jadi sama-samalah kita berusaha agar virus corona ini dapat kita putuskan jaringannya. Secara risau saya tengok keadaannya, masih sekejap turun, sekejap naik dan masih belum ada tanda-tanda pengurangan. Saudara Openg, saudara Kamal Zaman, saudara anak Semantan di Instagram, saudara Elias Muhammad, saudara Zainal Abidin, Jo Govi Jo, Syam Syam, saudara Muhammad Radhi, saudara Fakri Sani. Begitu juga dengan Din Sulaiman, Zazi Bahari, saudara Mail Syamsuddin di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe walaupun di Instagram. Begitu juga teman-teman di Facebook. Bagi saya bila tengok naik aja dia punya like, share tu adalah semangat saudara. Baik saudara, usai pencerahan tentang kedudukan COVID-19, jangan lupa kita berniaga saudara. Jadi kalau saudara mempunyai produk dalam segmen e-commerce ini, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Saudara, Al-Azhar tentulah memasarkan bakurnya, setangi bakur untuk mewangikan aroma di rumah anda. Ingat, kalau rumah kita, bilik kita wangi, itulah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Saudara Azman Hussein, adik Herman, saudara Mai Syamsuddin, Manpul Aziz Ezam, saudara Mbah Lanang, Mbah Lanang, saudara Aaron Aziz, apa khabar saudara Aaron? Saudara Mat Spana Jaya, salam pencerahan, Muhammad Mazman, seri-seri. Jadi dengan Al-Azhar juga jangan lupa minyak-minyak wangi daripada tanah Arab. Wangi saudara, saya pakai minyak wangi Amir Al-Qud, berasaskan kepada kayu gahru punya pati saudara. Dan jangan lupa dia punya gula O. Ini untuk mereka yang nak jaga kesihatan. Kalau tak dapat Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Siti Farehah adalah dendeng manis Siti Farehah. Sedap saudara. Harga masih kekal harga lama dan tidak ada kenaikan walaupun harga daging naik saudara. Di teman-teman di Lembah Kelang, ini hanya di Lembah Kelang saja saudara, nak buah-buahan yang grade A seperti cherry, kiwi, anggur, buah lai, buah apple, buah limau dan sebagainya, boleh hubungi saudara Syauqi di talian 012-357-5703 dan buah-buahan tersebut akan dihantar terus ke rumah saudara. Dan akhir sekali saudara, tentulah popiah sira Lady Maria, sedap, rangup dan manis saudara. Sambil-sambil untuk jadi teman melabun. Harga murah, bukan mahal. Cuma saya tak boleh nyatakan berapa harganya sebab ini adalah perjanjian saya dengan Facebook. Saudara, sila hubungi Nizam 019-435-1203. Bagi mereka yang menyokong saya mengucapkan terima kasih kerana memberikan saya bintang dan sebagainya. Semoga anda dilimpahkan rezeki yang melimpah-limpah. Dan saya akan berusaha untuk memberikan pencerahan setiap hari. Satu hari 1 jam saudara. Jangan lupa bagaimana ditulis oleh admin di bawah tu, saya kena baca juga. Kerana nanti masam muka admin. Saudara Ismailis, Wahab Zain, Nizar Fikri, saudara Jamil Awang, Mi Halim, Tukiran Kitam, apa khabar wamo? Moga sihat walafiat ya saudara Tukiran. Saya doakan anda bahagia bersama isteri tersayang. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Saya punya pencerahan ni dia ada segmen by segmen. Mula-mula laporan kesihatan, kemudian e-commerce dan sekarang ni adalah naluri kehidupan saudara. Kerana apabila ada orang bertanya kepada Sayyidina Hasan Basri, apakah rahsia zuhudmu di dunia ini? Maka beliau menjawab, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Jadi rezekinya dia kata, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Kerana itu hatiku selalu tenang. Dan aku juga tahu
amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, amal ibadatnya. Karena itulah aku sibuk untuk beramal soleh. Dan aku tahu Allah Ta'ala selalu memerhatiku. Kerana itulah aku malu jika Allah melihatku sedang dalam kemaksiatan. Dan aku tahu kematian itu sudah menungguku. Kerana itulah aku selalu menambah bekalan untuk hari pertemuanku dengan Allah. Kata Imam Hasan Basri, ya saudara. Jadi sebab itu saudara, jangan kita tertipu dengan usia muda. Kerana syarat untuk mati tidak harus pada yang muda ataupun yang tua. Jangan pula kita terpedaya dengan tubuh yang sehat. Kerana syarat untuk kematian itu juga tidak semestinya sakit ataupun sehat. Jangan kita terpedaya dengan harta kekayaan. Kerana si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya sendiri. Meskipun walaupun selembar. Saudara Jokai Karim, Saudara Zainuddin, Saudara Anwar Zek, Saudara Anwar Mansur. Oleh itu saudara, marilah kita berbuat baik. Berniat untuk baik, berkata yang baik-baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka kepada nasihat anda. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi ia terus berdenyut setiap saat. Dan kita terus hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita sampai kita dihentikan oleh jantung itu. Dua sahabat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, waktu yang ku kesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak bertambah sedikit pun. Padahal saat ini umurku semakin berkurangan. Ingatlah saudara, ini sekadar naluri kehidupan, sekadar peringatan untuk kita mengambil iktibar daripada kata-kata yang dinyatakan oleh mereka yang benar-benar arif dalam landasan keislaman saudara. Baik saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Kiriman Cikgu Hibil. Katanya, jangan sesekali memandang sama manusia oleh kerana kelebihan hartanya. Saudara, jangan sesekali memandang sama manusia itu oleh kerana kelebihan hartanya. Kerana sepatu emas milik Firaun pun berada di neraka, sedangkan capal lusuh milik Bilal bin Rabah berada di syurga. Saudara, itu perbezaannya. Capal emas, iaitu kasut selipar yang dimiliki oleh Firaun, berada di neraka. Tapi capal yang lusuh tapi milik Bilal bin Rabah berada di syurga. Jadi berusahalah saudara atas kenyataan mutiara kata-kata itu. Semoga anda mendapat sedikit ilmu sebagai bimbingan dalam kehidupan kita. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata yang begitu berarti untuk kita sama-sama menghayatinya saudara. Bagi saya, hidup ini terlalu singkat saudara. Sebab itu kita saling berpesan-pesan. Dan pesanan saya kepada pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Ini peringatan saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah kemunafikan dalam politik. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, kupas bawang berair mata, lepas sejurus memerah santan. Bergunung wang, bertimbun harta, masih terus pertahan jawatan. Jadi Pak Nazil melontarkan persoalan. Wang dah bertimbun, bergunung, hartanya yang begitu banyak, tapi masih lagi gilakan jawatan. Inilah manusia kadang-kadang seperti Qarun. Ada duit, ada harta yang banyak, tapi tidak pernah bersyukur atas apa yang mereka miliki. Saudara. Tambah Pak Nazir lagi, ikan tongkol di siang basuh, kemudian Kak Siti menyiang duri. Berahsia sekongkol dengan musuh, sanggup mengkhianati parti sendiri. Kerana mereka sanggup bersekongkol rahsia dengan musuh, akhirnya mereka mengkhianati parti sendiri. Itu peringatan Pak Nazir. Menurut Pak Nazil, duri itu maksudnya ikan duri, bukan duri saudara. Ikan tongkol di siang basuh, kemudian Kak Siti menyiang duri. Itu menyiang ikan duri. Berahsia sekongkol dengan musuh, sanggup mengkhianati parti sendiri. Ini beliau mengingatkan pada mereka yang bermain politik, mencaturkan soal politik ini.
sembrono caranya. Dengan musuh pun mereka berkawan. Baik, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup bernilai bagi saya. Teruslah Pak Nazil berkarya supaya perkongsian itu dapat kita rasai bersama. Secara Ajima Kaka Kolamo. Jangan lupa pantun Pak Nazil. Dah bercakap pun ke Kolamo, mungkin anda jauh di Jepun tak dengar. Secara Madam Kiai, Rohani Jonit, Yang Maya, secara Yam Khairul Rizal. Jangan lupa saudara like, share, subscribe di Instagram dan juga di Facebook. Itu saja yang saya minta daripada anda. Baik saudara, kita masuk segmen seketika, iaitu Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ini sebagaimana yang selalu saya katakan adalah culipan daripada buku karya pemikir, tokoh pemikir kita, Allahyarham Zakbar. Jadi saya akan berusaha untuk membedah buku tersebut mengikut kepahaman saya. Kalau nak ikut bahasanya jadi mungkin ada tak faham, sebab beliau merupakan tokoh bahasa, tokoh pemikir abad 20, dan kadang-kadang bahasanya maklum sajalah bahasa orang lama, bukan bahasa orang sekarang ni. Bahasa orang sekarang ni hi, you, pagar, yes, love you. Saya, menurut kata Allahyarham Zakbar, perangai bergantung kepada diri sendiri merupakan akar ataupun tunjang kepada sesuatu kejayaan dalam hidup untuk terus berusaha tanpa sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Itu akar tunjangnya adalah perangainya bergantung kepada diri sendiri. Sebab disebut buku, tajuk buku itulah tajuknya perangai bergantung kepada diri sendiri. Itu karakter kita. Saudara, sewajarnya setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini mengambil sikap berusaha dan terus berusaha, kerana itulah kunci kejayaan dalam hidup, bukan berada dalam keadaan yang meminta-minta, yang mengemis. Saudara Zainal Abidin, saudara Puan Hasnah, Ibrahim Cik Muda, saudara Imam Puan Norizan Said. Saudara, dengan memiliki sikap itu perangai bergantung pada diri sendiri, bakal menjadikan kita tidak hanya bergantung kepada tawakal terhadap kesatuan semata-mata. Dengan memegang kepada bidalan, secupak tidak akan jadi segantang, yang sering dijadikan menjadi pegangan dalam kehidupan warga kita. Selalunya orang kata, tak payahlah nak berusaha, rezeki secupak takkan jadi segantang, katanya. Itu merupakan orang yang dah tewas dalam kehidupan. Dia harus berusaha. Berusahalah kamu untuk mengubah diri kamu sendiri. Jadi kesan dari sikap bergantung pada orang lain tanpa kebertanggungjawaban untuk menerjemahkan perangai bergantung pada diri sendiri ini bakal menjadikan setiap insan itu merasa bertanggungjawab terhadap kehidupan, dan di sinilah letaknya kejayaan sebagaimana yang dicita-citakan. Kita tidak seharusnya meletakkan kejayaan dalam hidup ini semata-mata kerana nasib atau tangan-tangan ajaib yang membantu. Segalanya terletak pada tekad serta kekuatan diri sendiri atas keyakinan yang mantap. Di samping kita mengharap memperoleh restu, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri Johan Japar atas kiriman buku yang cukup bernilai untuk perkongsian kita, saudara. Hidup saya. Bagaimanapun, sebelum saya meneruskan pencerahan saya perlu mengingatkan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam pelbagai channel, semua itulah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali terhadap suntingan maupun kiriman kata-kata ataupun komen anda, kerana saya tak punya kemampuan untuk memantau ke semua komen ataupun suntingan. Ingat saudara, ini pencerahan politik bermatlamatkan adalah untuk sekadar memberi informasi, tidak lebih daripada itu. Dan saya akan menokok tambah, tu hanya sekadar komen saya, saudara. Tidak ada siapa perlu membayar, tidak ada siapa pun yang akan dikehendaki membayar. Saya tidak dibayar, anda juga tidak diminta untuk membayar setiap pencerahan saya, melainkan yang saya minta satu saja, like, share dan subscribe. Tidak lebih daripada itu, saudara. Jadi prinsip pencerahan saya ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Anda tak bersetuju, boleh lontarkan pandangan anda untuk kita berdiskusi. Tapi gunakanlah bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Itu peringatan saya, saudara. Kalau tak diingatkan, susah juga. Saya seringkali, sebab peguam saya sentiasa mengingatkan saya, kena diingatkan. Orang tak suka pun kena buat juga. Pernah buat, saudara, terpaksalah. Baik, saudara. Cuaca hari ini memang nampak mendung tapi tetap panas. Cuaca dunia pun semakin panas. Dalam dada kita pun memanglah panas membengkak.
Tetapi sebab itu saya menyarankan anda banyakkan minum air panas mati. Saudara, kalau boleh, jeranglah air itu, letakkan 2-3 titik, 2-3 butir bunga cengkeh untuk mengelakkan ada banyak kahak-kahak lendir-lendir di tengkuk kita. Itu petua, saudara. Bukan ubat, ya. Jangan salah pula kata saya bagi panduan ubat pula, saudara. Ya. Dan kita masuk sekarang ni, rupanya barulah kita tahu hampir 1 juta ringgit telah pun dibelanjakan bagi lawatan 4 duta khas. Ini laporan daripada Saudara Suzalina di Berita Harian. Kerana kerajaan membelanjakan hampir 1 juta bagi tujuan lawatan resmi dalam dan luar negara oleh 4 utusan khas Perdana Menteri sejak 2020 hingga Jun ini. Itu dinyatakan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, yang menyatakan bahawa perbelanjaan sebanyak RM923,450.10 itu turut membabitkan pelaksanaan fungsi tugas dan komitmen yang dipertanggungjawab kepada mereka. Katanya 4 utusan khas itu juga berfungsi untuk menarik pelaburan ke dalam negara melalui lawatan resmi ke luar negara. Kerajaan sentiasa berusaha mengukuhkan sektor ekonomi negara, khususnya dalam musim fasa COVID-19. Saudara, jadi beliau menjawab soalan bertulis daripada Chan Fong Hin dari Kota Kinabalu yang meminta kerajaan menyatakan tugas-tugas yang dilakukan oleh setiap duta khas Perdana Menteri secara terperinci mengikut pecahan tajuk urusan kerja, tarikh dan perbelanjaan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Jadi menurut Datuk Dr. Abdul Latif, utusan khas Perdana Menteri sentiasa proaktif dan mengadakan beberapa pertemuan rasmi dengan beberapa duta dan kuasa usaha sementara kepada beberapa negara lain. Jadi, saudara, Perdana Menteri telah pun melantik Datuk Presiden PAS sebagai duta khas ke Asia Barat, Tuan Guru Tan Sri Haji Hadi, kemudian Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran sebagai duta khas ke India dan Asia Selatan, Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Sri Tiong King Shin ke negara China, dan Timbalan Presiden Parti Rakyat Besar Sarawak SUPP Datuk Sri Richard Riot Jaim untuk negara Asia Timur. Keempat-empat mereka telah pun membelanjakan wang negara sekitar 1 juta ringgit. Tak tahulah saudara apa hasilnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara, dan petang tadi sebenarnya saudara, dalam keadaan susah rakyat begini, rupanya kita terlepas pandang. Banyak orang bercakap soal gaji minima itu untuk sektor swasta. Sebenarnya sektor awam juga masih lagi di bawah gaji 1,500. Ada yang kaki tangan kerajaan. Sebab itu petang tadi rombongan daripada Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Kerani dan Bersekutu Kerajaan, iaitu AUE-GCES, yang diketuai oleh Encik Asman bin Haji Muhammad Nawawi selaku presidennya bersama Timbalan, Susah Agung serta barisan jurukuasanya, mereka telah mengunjungi pejabat pergerakan pemuda. Artinya mereka lebih meyakini pergerakan pemuda UMNO mampu untuk memperjuangkan permasalahan gaji mereka. Kerana persatuan sebut, itu AUE-GCES ni merupakan kesatuan yang mewakili sejumlah 300,000 pekerja dalam sektor awam, skim perkhidmatan, pembantu tadbir, itu perkeranian operasi, pembantu tadbir kewangan, pembantu akaunten, pegawai khidmat pelanggan, pembantu setiausaha pejabat, pembantu pengurusan murid dalam jabatan, dan agensi kerajaan di pelbagai peringkat pusat, negeri dan juga daerah. Jadi, AGS menjadikan platform sebut membawa suara dan memperjuangkan kepentingan warganya. Jadi mereka mengharapkan agar Datuk Ashraf Wajdi selaku Ketua Pergerakan Pemuda dapat memperjuangkan gaji mereka yang di bawah gaji minima. Duk sibuk-sibuk tentang gaji minima pekerja swasta, ketinggalan pula 300,000 lebih kaki tangan kerajaan yang di bawah 1,500. Kalau mereka tinggal di kampung, di luar bandar, okey juga. Kalau gaji 1,200, 1,300 pun sekarang ni tak menentu dengan harga barang dan sebagainya. Bagaimana jika mereka tinggal di kawasan bandar yang kehidupannya begitu menyesakkan? Saudara, bagaimanapun menurut Datuk Sri Ashraf Wajdi, insya-Allah katanya beliau dan Sekretariat Pekerja Pemuda UMNO Malaysia akan membantu memperjuangkan
dan menyampaikan segala suara hati mereka kepada kepimpinan tertinggi kerajaan, termasuklah kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang akan ditemui dalam masa terdekat. Mudah-mudahan berdoalah saudara. Ini khusus untuk kaki tangan awam yang gaji di bawah 1,300, 1,200. Ini kita ingatkan tak ada. Rupanya ramai 300,000 yang masih lagi gajinya lebih rendah daripada gaji di sektor swasta, saudara. Bercakap tentang kesatuan dan kaki tangan awam, saya melihat hari ini Dewan Undangan Negeri Melaka tiba-tiba pula menyatakan bahawa sejumlah 648 orang guru dari jumlah di seluruh negeri Melaka ada 13,976 guru. Tapi mereka telah pun dikelar pasti 648 yang menghadapi tekanan kemurungan ketika berkhidmat. Dan ini menyebabkan sebagian besar daripada mereka mengambil keputusan untuk bersara awal. Itu dinyatakan oleh Esko Kesihatan dan Anti-Dadah Negeri, Dr. Muhammad Akmal Saleh, dalam sidang Dewan Undangan Negeri Melaka tadi. Katanya sesudah itu beberapa tindakan diambil untuk memulihkan keadaan seperti kaunseling, melaksanakan program meningkatkan kesedaran, kesejahteraan bagi psikologi guru kepada semua warga Jabatan Pendidikan. Jadi turut dilaksanakanlah program pemulihan, pencegahan, pembangunan, investasi. Saya melihat bahawa tekanan ini yang dialami oleh 648 guru ni jumlahnya tinggi, saudara. Dan seharusnya lah Kementerian Pendidikan jangan letakkan itu semua pada kerajaan negeri. Saudara Jidin, duk main politik saja, guru-guru pun dalam tekanan. Banyak mereka mengalami, akhirnya mereka berada dalam kemurungan, saudara. Dan yang lebih membimbangkan, saya dapat laporan apabila ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Sungai Aceh, Saudara Zulkifli Ibrahim, beliau menyuarakan tentang kegusarannya melihat kehadiran pelajar ke sekolah di Pulau Pinang semakin merosot. Jumlah kehadiran pelajar ke sekolah negeri itu dilaporkan merosot pada sesi tahun ini. Malahan terdapat kelas yang mencatatkan kehadiran hanya 4 orang pelajar saja dalam sehari. Ini amat membimbangkan generasi kita nanti kalau dibiarkan berterusan. Demikian menurut ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Sungai Aceh, Saudara Zulkifli Ibrahim. Jadi menurutnya maklumat yang diperolehi dari Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang merekodkan seramai 529 pelajar tercicir dan hanya datang ke sekolah pada hari tertentu sahaja, seperti hari peperiksaan. Daripada jumlah itu, seramai 246 pelajar yang ditemui menyatakan tidak mahu lagi ke sekolah. Kementerian Pendidikan harus mengkaji, mencari usaha bagaimana anak-anak kita ini mesti diberikan ilmu. Jangan nanti kita mempunyai generasi yang tidak berilmu. Malahan mereka akan terjebak dalam kegiatan gejala-gejala yang negatif. Dan itu bab pendidikan. Ini amat membimbangkan saya. Memang amat membimbangkan kerana laporan wartawan media daripada Berita Harian Saudara Ahmad Syuhail Anan, beliau memaparkan dalam akhbar Berita Harian, katanya sejumlah 1.2 juta warga Cina dikesan tidak keluar dari Malaysia selepas tiba ke negara ini dalam tempoh dari tahun 2018 hingga 2021. Jadi Kementerian Dalam Negeri memaklumkan rekod keluar masuk Jabatan Imigresen menunjukkan ketibaan warga Cina ke Malaysia bagi tempoh berkenaan adalah 7,177,000 dan 7,177,043 orang. Namun jumlah yang keluar dari negara ini bagi tempoh yang sama hanyalah 5,954,765 individu, iaitu kurang 1,222,228 berbanding dengan jumlah yang masuk. Ini adalah merupakan jawapan bertulis Kementerian Dalam Negeri kepada soalan Datuk Syahabuddin Yahya daripada Parti Bersatu di Tasik Geluguk, dari Parlimen Tasik Geluguk, yang bertanyakan bilangan warga Cina yang masuk dan keluar semula dari negara kita ini antara 2018 hingga 2021, serta
nak bertanya berapa ramaikah jumlah yang berkahwin dengan rakyat tempatan. Jadi Kementerian Dalam Negeri memaklumkan rekod Jabatan Pendaftaran Negara menunjukkan seramai 2,960 wanita warga Cina direkodkan berkahwin dengan lelaki tempatan bagi tempoh sebut. Ini perlu diingat saudara, 1 juta lebih datang ke negara kita tak nak balik. Sepatutnya perlu diburu. Ya saudara, kita mengharapkan agar segala-galanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya menterinya, jangan hanya berpolitik semata-mata. Hari ini heboh lah. Semua orang mengatakan bahawa Datuk Seri Najib memecat peguamnya Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah untuk meneruskan usaha dalam pembicaraan rayuan kes SRC. Sebenarnya menurut Datuk Seri Najib bukan dipecat, bukan dibuang. Beliau mengesahkan pelantikan Tuan daripada Zaid Ibrahim Sufyan T.H. Liu and Partners sebagai penguam bicara untuk rayuan JPP beliau bersama Encik Hisham Teh sebagai peguam utama dan peguam bersama yang lain. Jadi beliau baru mendatangkan lebih peguam-peguam yang lebih mantap, menyokong usaha yang dilakukan oleh Tan Sri. Jadi jangan kata dia pecat, tak baik tu saudara. Pertukaran peguam dilakukan selepas Jonathan Lightlow daripada Queen Council tidak diterima hadir untuk mewakili beliau, dan selepas itu beliau berunding dengan peguam di Singapura dan peguam bela kanan India mengenai perkara itu. Saudara jangan lupa dalam sistem perundangan kita mengikut Westminster, iaitu undang-undang yang dipakai zaman British dulu, dan kita apa yang dijalankan negara yang selalunya kita ikut negara daripada England, India, Singapura, Malaysia, sebab kita mengamalkan British law. Kita tidak mengamalkan French law, saudara. Sebab itu selepas berunding sebagainya, ditambah lagi 2 orang peguam, iaitu Saudara Datuk Zaid Ibrahim. Beliau merupakan mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal undang-undang, dan Tuan Hisham Teh yang merupakan ketua pembela dalam kes Datuk Seri Zaid Amidi. Saudara, jadi saya kena jelaskan ini, saudara, bukan dipecat, tidak. Kerana ini Tan Sri Syafiq dia sedang sibuk mengendalikan kes 1MDB. Sebab dia bercara serentak. SRC pun dibicarakan, 1MDB pun dibicarakan. Jadi tentulah memerlukan ramai peguam. Gitulah keadaannya. Maka banyaklah kos yang terpaksa ditanggung oleh Datuk Seri Najib. Nak buat macam mana? Apabila tuduhan dibacakan, maka beliau harus membela dirinya, saudara. Sementara itu, saya hanya melaporkan, saudara. Sementara itu di Shah Alam hari ini, pembicaraan Datuk Seri Zaid Amidi pula. Tapi bagaimanapun hari ini ditangguhkan kerana saksi Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rosella Raja Toran memberitahu Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa bahawa saksinya yang merupakan pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia memaklumkan bahawa beliau tidak dapat hadir hari ini kerana dijangkiti oleh COVID-19. Jadi saksi tersebut adalah merupakan saksi yang ke-18. Jadi katanya saksi tersebut memaklumkan kepada beliau pada malam semalam. Jadi kita katanya kami ingin mengambil kira bahawa jika saksi sihat pulih semula dan sudah negatif, kami ingin memanggil saksi tersebut hadir pada hari Jumaat 29 Julai ini. Itu lagi 2 hari lagi. Kalau pulih, kalau tak pulih maka terpaksalah ditangguh. Itu keadaannya pembicaraan. Kalau tak seronok juga nak tengok. Kerana pembicaraan semalam mendedahkan bagaimana saksi Pendakwa Raya mengatakan bahawa ramai lagi rupanya yang mendapat wang, apakah dianggap sebagai korupsi ataupun sebagai wang dana politik. Dan mereka semua bebas, termasuklah Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan Menteri Khairi Jamaluddin. Walaupun yang Muhammad Dr. Mahathir menafikan, Saudara Syaril Ketua Penerangan menafikan, tapi ramai lagi, kita tunggulah. Jadi saudara, kita ni bila sebut nama mereka di mahkamah mula menafikan, tapi bukan hanya sekadar untuk penafian. Tunggulah biar SPRM menyiasat. Kerana sebagaimana kata Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah selaku pengarah komunikasi Barisan Nasional,
bila menyentuh tentang penafian Dr. Mahathir, dia kata Tun Mahathir tidak mempunyai bukanlah pemimpin yang berprinsip. Dia boleh menafikan segala-galanya. Malahan, kalau kita tengok jaluran politiknya, 22 tahun Tun bersama UMNO, apa pendiriannya ketika itu? Bagai nak agak, dia berlasahnya parti DAP. Tapi bila mahu menggapai kuasa, dia sanggup pula bersekongkol dengan DAP. Kemudian keluar pula menarik diri, dan sekarang ni berjinak-jinak balik. Itulah keadaannya. Bagi Dr. Mahathir yang penting matlamat. Matlamat adalah mengatasi segala-galanya. Terpulanglah. Sebab itu apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah selaku pengarah komunikasi Barisan Nasional, dia kata 22 bulan Dr. Mahathir sanggup tidur sebantal dengan DAP dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Sedangkan sebelum itu 22 tahun lain tak ada membelasah DAP. Jadi semuanya jelas. Dr. Mahathir seorang pemimpin yang tidak berprinsip. Kalau dia menafikan pos semua tu, kita mengharapkan agar pengarah Suruhanjaya SPRM menyiasat secara tuntas saudara. Kerana saya melihat juga kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sembilan. Dia mengatakan pendedahan Alta Kirana Senyam Berhad yang dilontarkan semalam dan sebagainya, dan sebelum itu membuktikan bahawa Presiden UMNO adalah mangsa pendakwaan terpilih. Kerana dia seorang yang kena, orang lain tak kena. Jadi pendedahan demi pendedahan yang dibuat di mahkamah. Bukannya secara kenyataan media, tetapi pendedahan dibuat di mahkamah tinggi mengenai penerimaan dana dari Alta Kirana Senyam Berhad, jelas membuktikan bahawa wujudnya pendakwaan terpilih dan ia secara spesifik mensasarkan kepada Presiden UMNO. Jadi selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sembilan pula bangkit menyuarakan rasa tidak puas hatinya itu. Jadi katanya banyak lagi nama-nama yang tersiar. Namun yang menjadi persoalan, mengapa seorang saja yang didakwa? Itu persoalan yang dibangkitkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sembilan. Okey saya, itu perbicaraan. Ini pula saya menerima kabaran 2 hari lepas, apabila bernama melaporkan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permas daripada Parti Bersatu, iaitu Datuk Cik Zakaria Mat Saleh, telah pun mengumumkan keluar parti dan menyertai Parti Amanah. Daripada Bersatu dia melompat pergi ke Parti Amanah. Jadi bagaimana orang mengatakan bahawa Bersatu itu kukuh? Macam mana Bersatu nak menghadapi pilihan raya? Seorang demi seorang ahlinya melompat. Apabila Datuk Cik Zakaria, beliau merupakan mantan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Permas. Ingat saudara? Dia melompat menyertai Parti Amanah. Kita tak ambil kisah dia nak melompat parti mana pun, terpulanglah. Tetapi ini menggambarkan apakah Parti Pribumi Bersatu ini mempunyai kekuatan. Ahlinya sudah semakin longgar. Dulu lagi masa dia jadi masa pengurusinya, tersimo dia jadi Perdana Menteri pun sudah ramai ahlinya keluar parti. Malahan ahli-ahli Bersatu daripada kawasan Paguh sendiri pun sudah pun keluar. Sekitar tak silap saya dalam 2,000 orang. Macam mana nak bertanding masa akan datang? Terpulanglah. Dan menurut Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub pula, dia menerima borang pendaftaran itu daripada Cik Zakaria dan menyambut baik keputusan individu berkenaan. Dan ini jelas menunjukkan bahawa mereka semakin kurang yakin terhadap Parti Bersatu. Dalam pada itu, saudara, seronok juga saya membaca untuk pengetahuan kita bersama, perkongsian kita bersama, bila Zanariah Mutalib daripada Berita Harian, dia menulis satu rencana mengatakan bahawa Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menzahirkan kebimbangannya terhadap suasana ukhuwah ataupun persaudaraan dalam parti itu, terutama dari segi menghormati pimpinan dan sahabat seperjuangan semakin luntur. Sebab itu saya katakan bahawa ahli-ahli PAS di peringkat akar umbi sudah pun goyah pendirian mereka untuk tidak lagi dipanggil, kalau dalam PAS dipanggil apa ke, dia taatlah dengan pemimpin. Tak ada dah sekarang. Jadi walaupun tak ada menyebut siapa nama, Tuan Ibrahim berkata terdapat ahli PAS yang kadang-kadang buat kenyataan yang disifatkan sebagai tiada adab dan hikmah terhadap pemimpin.
Selama hari ni semua warga PAS tak berani sebab walak dengan pemimpin. Tapi sekarang dah tak ada dah. Kerana mereka semakin bosan melihat pimpinan tertinggi parti berdolak-dalik. Dan dia punya kedudukannya orang kata in the limbo. Malahan apabila mereka mendengar kemungkinan PAS menggunakan logo dalam pilihan raya akan datang, itu logo Parti Perikatan Nasional, tidak lagi ada parti bulan. Ini memanglah mengecewakan mereka. Sebab itu saya katakan di Kelantan khususnya, rakyat Kelantan sudah bermula bangkit untuk tidak lagi bersama-sama dengan PAS. Sebab itu Tuan Ibrahim dia kata ukhuwah dalam jemaah sepatutnya lahir bila mana ada rasa hormat kepada pemimpin dan sahabat seperjuangan. Jadi, tapi ini semua sudah tidak berlaku, sudah longgar, saudara. Sebab itu saya menyarankan agar warga UMNO kukuhkan kesatuan kita. Parti-parti lain semakin longgar, semakin bercelaru, saudara. Walaupun pimpinan PAS seronok juga, iaitu Tan Sri Haji Hadi, dia kata bahawa parti itu berhasrat untuk memerintah Kedah, mentadbir di Kedah secara bersendirian selepas pilihan raya umum ke-15. Yakinnya dia bahawa PAS akan memenangi majoriti kerusi di negeri Kedah. Begitu yakinnya dia. Dia kata jika PAS tidak memerintah bersendirian, seboleh-bolehnya parti lain yang akan menumpang mereka dan bukan sebaliknya. Katanya PAS tak akan menumpang dengan parti lain. Dia nak jadi dia sebagai the kingmaker, orang lain menumpangnya. Keadaan ini sahaja menimbulkan kurang sefahaman apabila PBM, Parti Berbumi, telah menzahirkan kenyataan yang kurang senang dengan kenyataan tersebut. Jadi gertinya dalam Perikatan Nasional pun dah mula ada unsur-unsur perpecahan. Saudara, PAS sekarang ni cuma ada 15 kursi. Jangan sembanglah sangat. Daripada 36 kursi dia undang negeri. Macam mana kata nak mengentas secara solo? InsyaAllah kalau warga UMNO bekerja kuat untuk bertanding, untuk memenangi pilihan raya di Dewan Undangan Negeri Kedah, saya rasa ruyuk. Orang Kedah pun dah tak mau dah, cek. Dah mangli lah dengan duk cakap lagu tu lagu ni. Tapi hasilnya tak seberapa. Rakyat Kedah pun semakin bosan dengan percaturan politik PAS di negeri Kedah. Jadi sebab itu bila PBM pula dia trigger hari ini, ada kenyataan tentang pernyataan Presiden PAS. PBM merasakan bahawa Presiden PAS katanya, mula-mula katanya tak pernah mengeluarkan kenyataan tersebut. Macam mana pula tak ada? Bacalah surat khabar. Ini orang PBM pun kadang-kadang dia ikut sembrono. Tak nak membaca. Dia kata kalau mereka nak mengentas bersendirian, macam mana pula dengan Perikatan Nasional? Ini masalah sekarang ni, mereka saling tenggik-menenggik, tumpang-menumpang. Berbeza dengan UMNO. UMNO jelas kita bertanding solo. Kita tak mau menumpang dengan orang. Kalau kita kalah, kita bersetia pada parti kita. Kalau kita menang dengan berhemah. Itu kita punya pegangan. Berbeza dengan mereka yang lain, nak tumpang sana, tenggik sana, berjuang nak tarik orang tu, bersatu mengharapkan daripada PAS. PAS pula bila bersatu mengharap daripada PAS. PAS pula nak jadi kingmaker. Kemudian kalau boleh nak mengentas sendirian, supaya kalau boleh kalau ada orang lain biar orang menumpang mereka. Itu gambarannya. Tidak ada kejujuran dalam politik. Bagi mereka apa yang diharapkan tidak lain tak bukan semata-mata adalah untuk mengejar jawatan, saudara. Baik, saya juga menerima persoalan. Ada teman-teman bertanya dengan saya, masih lagi menimbulkan isu tentang keputusan daripada pendaftar pertubuhan berhubung dengan pindahan perlembagaan yang dilakukan oleh UMNO melalui Persidangan Agung KAS. Dah 2 bulan dah, tak ada jawapan lagi. Ada yang mengatakan tak lulus, tapi banyak mengatakan sudah lulus. Malahan ada pula mengatakan lulus dengan bersyarat. Maksudnya pemilihan tahun ini kena diadakan untuk pemilihan sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat ataupun pimpinan agung itu hari dilakukan selepas pilihan raya nanti, ataupun selepas pemilihan yang ada sekarang ini dilakukan. Jadi kita hairanlah kalau benda itu berlaku.
Saya rasa kalaulah artinya suka tak suka pemilihan dalam parti perlu diadakan. Ini tak ada masalah. Bagi UMNO tak ada masalah. Kalau mereka nak buat begitu, buatlah. Cuma yang saya katakan, anda menafikan kehendak akar umbi. Kalau ada tangan-tangan ajaib yang cuba mencaturkan kononnya untuk menggapai kuasa di Anjung tingkat 38 Ibu Pejabat UMNO, saya rasa mereka sia-sia. Kerana hari ini saudara, dapatan kita, saya juga mengarahkan teman-teman dan juga mendapat pandangan daripada teman-teman, kalangan netizen, kalangan bloggers, kalangan pemimpin-pemimpin. Sehingga saat ini bukan cakap sembang tinggi saja. Cuma 61 bahagian saja daripada 191 bahagian yang menyokong kluster Putrajaya. Artinya 130 bahagian tak bersetuju untuk menyokong calon-calon yang akan didatangkan daripada Putrajaya. Mereka kekal untuk menyokong kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini gambarannya. Dan ahli-ahli akar umbi sudah tahu kenapa semua itu dilakukan. Ahli-ahli akar umbi juga tahu bahawa percaturan politik ini tidak lain tak bukan adalah dicaturkan oleh mereka yang gila kuasa. Sedangkan mereka faham apa yang dilakukan oleh pimpinan parti tidak lain tak bukan nak adakan pilihan raya dulu kerana nak mententeramkan parti. Tapi kalau mereka tidak juga mau juga diadakan pemilihan, jadi warga akar umbi kata silakan, silakan, tak ada masalah bagi UMNO nak adakan pemilihan. Kalau nak buat pemilihan sebab tempoh dia dah waktunya lah pada 29 Disember. Jadi bulan ni bulan Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, 5 bulan lagi saudara. Kalau itu nak dilakukan tak ada masalah. Tapi jangan menyesal kemudian hari. Kalau seandainya pilihan raya diadakan selepas pemilihan, kerana besar kemungkinan Perdana Menteri kita pula nanti berada dalam kedudukan kalau dia pula bersetuju ikut cakap orang keliling kelalangnya tu nak bertanding presiden kalah, maka jadilah Perdana Menteri yang kalah dalam pertandingan. Ini perlu dipikirkan. Saudara Coca-Cola Moh dia kata lompat katak. Menteri Kanan di negara Zimbabwe. Betul lah tu saudara. Jadi sebenarnya angka 143 bahagian UMNO yang menyokong ini adalah angka yang bukan dicipta. Edisi siasat. Menurut edisi siasat dia kata sokongan diberikan kepada kluster ini Putrajaya berasaskan scheme of thing. Ada imbalannya, tetapi warga UMNO akar umbi dah menolak. Percaturan politik menggunakan wang, ahli UMNO sudah pun menolak. Tak ada masalah. Sebab akar umbi tidak mudah dibeli. Saya nak bagi jelaskan. Tapi tak apalah, sebab anda mungkin dah banyak duit, dah jadi orang besar-besar, mungkin duduk kluster Putrajaya, jadi menteri, jadi timbalan menteri, mungkin mengetuai JSC, dapat pula projek itu ini. Mungkin anda banyak duit, baguslah, dermalah, bagilah pada pimpinan daripada akar umbi. Sebab akar umbi tetap tidak dapat dibeli. Kerana sewaktu dalam PAU 2021 dulu, EJM UMNO 22 dan Konvensyen Barisan Nasional, keputusan telah dibuat sebulat suara supaya PRU 15 diadakan secepat mungkin. Dan sokongan lebih 95%, bukan 2/3. Takkan itu pun mereka tak dapat gambarannya. Walaupun macam Ketua Mat mengatakan adanya turunnya envelop-envelop putih yang berisi diberi pada perwakilan. Jadi mereka mengharapkan dalam PAU itu hari supaya adanya cadangan supaya pemilihan parti diutamakan dulu, kemudian baru diadakan pilihan raya. Tak berjaya. Diikuti pula diadakan sebab UMNO ni proper. Lepas dia ada keputusan Pimpinan Agung, bawa Majlis Tinggi. Majlis Tinggi adakan memutuskan supaya diadakan mesyuarat khas meminda perlembagaan. So bertaburan lagi lah kertas-kertas envelop-envelop putih ni. Dan mereka mengharapkan ini digagalkan. Ternyata mereka juga gagal. Keadaan ini sekarang. Sebab itu saya nak jelaskan kepada mereka yang mau mengejar impian untuk mencari kuasa di Anjung tingkat 38 tu, lupakanlah. Setakat hari ini ahli-ahli akar umbi solid, berdiri kukuh di belakang kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, belakang kepimpinan Datuk Mak Hassan, dan nak naik presiden yang lain. Tapi kalau ada unsur-unsur memecah belahkan dari dalam, ahli akar umbi akan mengajar mereka.
Sebab itu mereka yang bercita-cita besar, fikir-fikirkanlah. Bagaimanapun saya kata. Jadi kluster Putrajaya kabarnya ada bunga-bunga yang Amat Perdana Menteri mungkin membubarkan parlimen lebih awal, iaitu sebelum pemilihan parti. Jika ini berlaku, kluster-kluster di Putrajaya itu sedang kepanasan. Mereka bagaikan cacing kepanasan dan menzahirkan kekecewaan yang teramat. Tapi mereka tidak punya kuasa. Kuasa ada di tangan Perdana Menteri. Jadi katanya, ertinya Perdana Menteri dah tidak lagi mendengar pandangan mereka. Dan ada pula mengatakan perlu diwujudkan bajet dulu. Bajet juga tidak akan dibentangkan selepas pilihan raya. Gertinya lepas pilihan raya lah. Macam saya katakan, kalau kita bentangkan pilihan raya bajet hari ini, 3 parti yang tak pernah bersatu. PBM mana pernah bersatu dengan UMNO. UMNO sekarang ni dah tak ada lagi dalam Muafakat Nasional dengan PAS. Jadi kalaulah yang membentangkan bajet itu datang daripada pimpinan UMNO, tentulah PBM tak bersetuju. Tentulah PAS juga tak bersetuju. Itu baru dia peringkat coalition kerajaan tempel-tempelan. Jadi dalam itu pun pasti akan ada keberantakan bagaimana nak bawa ke parlimen. Hari ini tadi pun saya lihat parlimen hanya untuk meminda isu di bawah Akta Sosma. Bergaduh. Saya tengok tadi, saya dah mual lah dengan perangainya antara Amanah dengan PAS. Dulu mereka satu parti. Sebab itu macam kata Mat Sabu, dulu masa PAS berada sebagai pembangkang sampai pukul 3 pagi bersidang dalam persidangan Dewan Rakyat, dia kata. Masa itu 3 pagi menolak, tapi sekarang dah jadi kerajaan menyokong pula. Oh, heboh. Seheboh-hebohnya. Bukannya isu rakyat, bukan masalah kehidupan rakyat ditangani. Malahan isunya lain tak ada, untuk saling tuduh-menuduh. Jadi bajet saya rasa tidak mungkin akan dibentangkan. Bentang bajet, berterabur lagi lah parlimennya. Jadi indikasi bila Perdana Menteri tidak lagi bersedia menyambung persefahaman MOU. Kabarnya tidak akan disambung pada 31 Julai nanti. Ini adalah indikasi. Seandainya tidak disambung, maka sudah pasti pilihan raya akan diadakan dalam waktu yang paling terdekat. Walaupun saya dah dapat lah, adalah gambaran kawan-kawan bagi tahu bahawa pilihan raya umum akan diadakan dalam keadaan terdekat. Ada yang sebut tarikh itu, tarikh ini dan sebagainya. Saya kata dengar je lah, percaya jangan lagi selagi tidak diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Kerana kita ni mengikut perlembagaan negara. Yang Abang Muhammad Perdana Menteri akan menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong memohon agar parlimen dibubarkan. Selepas parlimen dibubarkan, barulah ditetapkan tarikh pilihan rayanya. Itu terpulanglah kuasa agung. Kalau Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong memikirkan tak sesuai lagi, maka kerajaan dah bubar. Maka mungkin pula ada wujud kerajaan yang baru. Mungkin terpulanglah pada kuasa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Jangan kita mengatasi kuasa agung, kuasa istana. Ingat saudara, kita ada perlembagaan. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa seandainya MOU persefahaman ini tidak ditandatangani, jadah waktunya tinggal lagi hari ni berapa bulan? Hari ni 26, 27, tinggal lagi 45 hari lagi. Kalau tidak tak disambung, maka bersedialah untuk pilihan raya umum. Dan saya juga melihat tidak ada perlunya lagi kita nak sambung. Tidak ada keperluan untuk menyambung persefahaman antara kerajaan keluarga Malaysia dengan parti pembangkang seperti DAP, Amanah dan juga Parti Keadilan. Kerana dalam isu Sosma bulan lalu, usul kerajaan pun ditolak. Sedangkan dalam perjanjian itu mereka tidak akan menyulitkan pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Hari ini bagai nak rak, semalam pun kecoh lagi berhubung dengan pelantikan speaker. Ada setuju, ada tak setuju. Bawa pula ini usul pindaan Sosma dalam Akta 1, perkara 4 dan sebagainya pun berbalah-balah. Isu tentang bagaimana akhirnya Datuk Seri Tajuddin pula digantung 2 hari, tak boleh menghadiri parlimen. Jadi nampaknya masih berbalah. Kalau mereka bersetuju untuk bersama sesuai dengan persefahaman MOU itu, janjinya tidak akan menyulitkan pentadbiran. Tapi ini bukan tidak menyulitkan, bertambah sulit. Usul yang dibawa oleh kerajaan
dibangkang sehabis-habisan, walaupun mereka tahu mereka akan kalah bila diadakan undian belah bagi. Kerana kehadiran cuma 88 orang, masih lagi mereka mahu diadakan undian belah bagi. Apakah maksud itu? Apakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak boleh membaca? Jadi untuk apa kita menandatangani MOU dengan parti pembangkang? Dan saya mengatakan, kalau kita adakan pilihan raya, pasti kita akan bertentangan dengan mereka. Jadi tak payahlah, sudahlah. Yang sudah tu sudah. Malahan, antara sebab pilihan raya perlu diadakan segera kerana data-data memperlihatkan ekonomi dunia akan semakin tenat. Kalau ekonomi dunia itu tenat, dengan situasi ekonomi sebegini, kesukaran yang dialami oleh rakyat, maka kerajaan, the government of the day, akan menerima kutukan daripada rakyat. Apakah? Sebab hari ini orang akan bercakap bahawa kerajaan hari ini kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu pada hari Sabtu lepas adanya unjuk rasa. BN, barang naik. Mereka menuduh Barisan Nasional. Sedangkan kita semua kena faham, ini adalah kerajaan tempelan antara tiga parti. Parti PBM tak kena tempiasnya. Parti PAS langsung orang tak usik. Yang orang balun adalah Barisan Nasional, UMNO. Jadi untuk apa kita nak melengahkan lagi? Apabila berlakunya krisis ekonomi, berlakunya ini merudumnya pasaran saham, hari ini pun susut lagi pasaran saham. Mata wang kita masih lagi in the limbo. Kalau mata wang kita terus jatuh, membeli barangan, harga barangan di pasaran lebih tinggi, orang akan letakkan segala ini masalah ini di pundak ataupun di bawah UMNO. Jadi sebab itu, suka tak suka, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri wajar menghadap agung menceritakan keadaan sebenar. Tak mampulah lagi UMNO nak memikul tanggungjawab. Kita memikul bagaikan memikul biawak hidup. Kerana yang ada dalam kerajaan itu juga adalah daripada parti PBM dan parti PAS. Ada kalangan menterinya yang tidak berfungsi, tapi terpaksa dikekalkan. Kalau tak dikekalkan, tarik sokongan. Sebab tu saya katakan tak payah tak usah fikir. Sama ada nak sambung ke tak sambung MOU, sama ada nak kekal tak kekal, sama ada nak lantik tak nak lantik atau tak lantik. Teruskan saja dekat pilihan raya. Ini mengukuhkan pemberitahuan daripada teman-teman saya. Mereka mengatakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri dah tak boleh nak mempertahankan keadaan lagi. Serangan ekonomi dunia akan menerpa. Kalau dilewatkan tahun depan, maka keadaan yang sukar. Tambah-tambah lagi apabila kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan tempel-tempelan, tidak mampu untuk menyantuni masalah itu secara tuntas. Saudara, buatlah apa pun. Kita ada menteri yang tak ditugaskan untuk jaga ekonomi, tapi dia datang daripada parti PBM. Katak tu. Ada menteri perdagangan dan industri luar negara, bukan daripada UMNO, daripada keadilan, lepas itu melompat pergi ke PBM. Dan ini sudah pasti dia tak akan sealiran, sejajar dengan matlamat ataupun garisan yang diwujudkan oleh UMNO. Keadaan ini akhirnya saudara buka ke Kuala Lumpur, dia kata Midin Semburit dah goyang. Saya tak tahulah, tapi dapatan saya begitu. Apabila Yang Amat Perdana Menteri sudah pun membulatkan tekadnya, tak boleh lagi untuk terus memikul biawak hidup. Hari ini Yang Amat Perdana Menteri terpaksa memikul segala masalah negara, kebejatan politik. Lain tak ada menteri yang diharapkan berkhidmat dengan sebaik mungkin, masih bercakap soal politik. Jadi sebab itu, dapatan saya, teman-teman menghubungi saya, sudah pasti akan berlaku pilihan raya umum. Bila? Saya dipahamkan kalau orang Pahang ni dia sukalah ada perkumpulan September 5. Orang Pahang ni suka perkataan September sebenarnya. Besar kemungkinan September. Saya melihat dari kalendarnya, budak-budak cuti sekolah. Anak-anak kita akan mula cuti sekolah pada 2 September. Kalau 2 September bolehlah adakan pilihan raya pada 3 September ataupun 10 September. Terpulanglah. Itu pun jika Duli Yang Mulia Yang Tuan Agong bersetuju. Kalau Tuanku tak setuju, tunggulah. Kalau tak setuju tu, saya rasa terpaksalah dibentuk satu kerajaan yang lain. Yang untuk mengharapkan pimpinan yang ada hari ini, saya rasa sesuatu yang agak sukar. Teramat sukar. Kerana sokongan bukan berarti sokongan. Kebanyakan sokongannya adalah sokongan bawa rebah. Mereka tidak ikhlas dalam menyantuni masalah rakyat.
Yang mereka fikirkan adalah diri mereka. Kluster-kluster Putrajaya merasakan bahawa mereka nak bertahan untuk jawatan. Sedangkan rakyat dah hilang keyakinan. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Lebih baik engkau segera angkat kaki. Sebelum anda diserang oleh rakyat, sebelum anda dimaki oleh rakyat lagi, saya kadang-kadang saya bersimpati juga sebab Datuk Ismail Sabri datang daripada UMNO, naik Presiden UMNO. Tapi inilah merupakan tahun yang agak menjengkelkan apabila Perdana Menteri dihamun dalam secara terbuka dalam media sosial dan sebagainya. Keadaan begini saya kecewa. Tapi apa nak daya? Sebab itulah natijah yang perlu dialami oleh beliau. Berada dalam kerajaan yang kita dah tahu dan kita dah agak dari awal lagi. Jangan anda tidur sekelambu dengan ular-ular berbisa. Bila anda tidur sekelambu dengan ular berbisa, tunggulah anda akan dipatuk oleh ular itu. Jadi saya menasihatkan secara peribadi, sebagai sahabat, saya harap Datuk Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri memikirkan benda ini secara tuntas, secara berfikir secara matang. Tak perlu sambung MOU, tak usah fikir lagi nak lantik menteri, tak usah fikir nak layan daripada apa-apa permintaan daripada PBM. Bubar saja parlimen. Tarikh yang paling sesuai saya nampak sebagaimana teman-teman mengatakan sama ada 3 atau 10 September. Kita tunggulah nanti pada September. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.